Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita nak sambung tentang topik 1.2 iaitu persekitaran, selamat dan ergonomik pergerakan di tempat kerja. So mula-mula sekali, awak kena faham apa tu maksud ergonomik. Ergonomik tu apa? Alright. So ergonomik ni maksudnya adalah aplikasi sains dan kemanusiaan dan sains kejuruteraan ke atas pekerjaan dan persekitaran tempat kerja supaya pekerja memperolehi kepuasan semaksimalnya kepada pekerjaan tersebut. Maksudnya, sesuatu peralatan atau kemudahan atau proses dan sistem yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan sesuatu aktiviti. Dan berinteraksi sesuai dan serasi dengan mereka. Contoh. Bila kita cerita pasal ergonomik ni, contoh kalau awak nak melakukan sesuatu kerja, kerusi dan meja, peralatan yang awak gunakan lah kerusi dan meja yang awak gunakan untuk melakukan kerja. Jika dia mempunyai ciri-ciri yang ergonomik, awak tidak akan merasa sakit pada badan awak. Contoh kerusi dan juga meja yang disediakan. Kerusi, ketinggian kerusi itu adalah mengikut pada ketinggian yang sesuai. Bila awak melakukan kerja, awak tak membongkok. Kenapa kita bongkok? Sebab meja kita tak level dia, tak sesuai dengan kita. Mungkin ada yang kalau meja terlampau tinggi, kita nak tulis susah. Kalau meja terlampau rendah, kerusi tinggi, kita akan membongkok. Jadi kalau itu bukan ciri yang ergonomik lah. Kalau peralatan atau kemudahan yang ergonomik, anda tidak akan merasa sakit dan anda akan merasa selesa untuk menyelesaikan tugasan anda. So itu maksud ergonomik. Jadi first awak kena faham dulu apa dia ergonomik. Ergonomik pergerakan. So sekarang kita tengok dalam tajuk ni, topik ni, kita akan pertama kita akan tengok, kita akan belajar tentang persekitaran selamat di tempat kerja tu macam mana. Kemudian kita akan belajar tentang punca kemalangan di tempat kerja. Apakah punca, apakah sebab yang boleh berlakunya kemalangan di tempat kerja ni. So sekarang kita tengok maksud persekitaran. Persekitaran tu maksudnya kawasan di sekeliling. Kawasan persekitaran. Selamat. Maksudnya terlepas dari segala bahaya atau bencana. Kemudian tempat kerja, iaitu ruang tempat melakukan kerja. Itu adalah definisi dia, maksud dia. So sesuatu kemalangan di tempat kerja ni, kenapa di tempat kerja ni selalu berlakunya kemalangan? Sebab pertama dia sebab di tempat kerja ni ada banyak peralatan. Lepas tu bila banyak peralatan, kemudian kita sendiri pekerja, kita banyak buat aktiviti. Kalau contoh di dapur tu, kita menyedia, kita masak, kita menyaji, kita mengemas. Jadi bila kita melakukan kerja tu, kadang-kadang boleh senang berlakunya kemalangan sebab kita pun deal dengan benda-benda yang berisiko. Contoh macam tempat masak. Kita ada tong gas, kita ada api. So di situ dah ada risikonya. So kecuaian di tempat kerja ni, kalau dalam industri, kalau macam dalam dapur industri, maksudnya dapur yang besar lah di tempat kerja, di kilang ke ataupun di hotel ke atau di restoran ke, kemalangan boleh dielakkan. Situasi yang berbahaya ni dapat dielakkan dengan cara yang kita nampak ni. Pertama, apabila kita merancang susun atur dapur dengan ergonomik. Bila kita nak melakukan kerja di dapur, susunan layout dapur tu sesuai dengan kita. Mengurangkan pergerakan kita. Jadi
bila kurangnya pergerakan di dapur, okey, kemalangan atau kecuaian boleh dielakkan, boleh dielakkan. Okey, contoh cikgu bagi senang ya. Kalaulah susunan di dapur. Okey, susunan di dapur tu, susunan peralatan dia, okey, ataupun barang-barang di dalam dapur tu. Okey, contoh ya. Chiller berada betul-betul di belakang saya ni. Okey, kemudian depan saya ni ada sink ataupun meja kerja saya. Okey, sink saya di sebelah kanan saya, kemudian tong sampah di sebelah kiri saya, contoh Okey, so bila saya dah masuk order, okey, saya terima order, saya pun nak mula masak. Jadi saya nak ambil bahan-bahan mentah saya nak ambil sayur saya. Okey, saya hanya pusing ke belakang dan buka buka peti chiller saya dan ambil sayur. Okey, so saya potong sayur. Okey, nak buang sampah-sampah. Tong sampah saya berada di sebelah kiri. Jadi saya boleh buang. Okey, sekarang saya nak basuh. Okey, sink sebelah kanan. Jadi saya hanya pergerakan saya minimal. Okey, so saya pun akan basuh. Okey, dah basuh sebelah sini. Okey, so sambung kerja. Nak masak. Okey, masak. Okey, dapur pula. Dapur berada di mana? Okey. Dapur contohnya dapur hanya berada di sebelah sini pula. Jadi bila saya nak masak, saya hanya perlu pusing dan masak. Itu contohnya. Okey, susun atur di dapur yang ergonomik, yang mengurangkan pergerakan. Okey, jadi bila susun atur dapur kita lebih baik, okey, dengan ergonomik dan mematuhi peraturan keselamatan yang berkaitan. Okey, so itu salah satu cara, okey, kita dapat mengurangkan atau mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Okey, kedua, kita meningkatkan aspek keselamatan di tempat kerja. Okay, contoh pakai peralatan yang sesuai pakai pakaian yang sesuai. Okay. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pergerakan yang lancar serta lebih selesa semasa menjalankan tugas. Macam cikgu cakap tadi, mewujudkan pergerakan yang lancar, flow dia bagus. Okay. Maksudnya tadi itulah, okay, pergerakan kita tu lancar, selesa dan sesuai. Tak adalah kalau macam cikgu nak pergi ke ambil bahan mentah, okay, cikgu kena ke jalan sebelah sana. Okay, kalau cikgu nak potong, okay, meja kerja cikgu dekat sini. Okay, cikgu nak buang sampah, okay, sampah sebelah sana. Okay, bila cikgu nak basuh, sink sebelah sana. Masak, masak kena keluar. You know, jadi kita bila pergerakan kita lancar, okay, kita lebih senang menjalankan tugas dan kemalangan dapat dielakkan. Okay, so itu, okay, situasi dapat mengelakkan kecuaian. Okay. Kemudian kita nak tengok, okay, punca kemalangan di tempat kerja. Okay, so punca kemalangan. Kenapa berlakunya kemalangan ni? Okay, pertama, punca dia adalah sebab kita sendiri, manusia. Okay, so kecuaian manusia boleh mengundang kemalangan. Okay, tapi okay, kita dapat elakkan kemalangan dengan kelima cara yang awak nampak ni. Okay, merancang masa, elakkan meninggal dapur semasa sedang memasak, kan? Kadang-kadang dekat rumah kan, tengah goreng tinggal. Okay, sebab tu dah orang tak goreng dah, orang pakai air fryer je sekarang, kan? Okay, sentiasa memeriksa dan mengawal masakan, elakkan memasak sekiranya mengantuk, pening, kalau sakit, ya. Lepas tu pastikan kepala hos gas ditanggalkan setelah selesai. Okey, bila cerita pasal gas ni sangatlah menakutkan. Okey, sangatlah bimbang, okey. Lagi-lagi kalau melibatkan tentang dapur gas ni, okey, ataupun tong gas kan. Cikgu sendiri pun seram juga. Okey, so itu 1 hingga 5 adalah langkah mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Now kita nak tengok pakaian semasa bekerja. Kenapa pentingnya awak pakai pakaian yang sesuai di tempat kerja? Dia ambil contoh dalam buku ni, okay, chef, okay. So ini contoh, okay, pakaian yang awak biasa tengok, okay, pakaian chef. Okay, pernah tak awak terfikir kenapa baju dia putih? Kenapa dia pakai apron? Kenapa apron dia warna hitam? Kenapa baju dia warna putih? Okay, kenapa kasut dia macam ni? Kenapa tak boleh pakai kasut tinggi? Okay, pernah tak awak terfikir? Chef ni kita tengok satu-satu. Pakaian perlu bersesuaian dengan pekerjaan dan tidak terlalu ketat. Okay, pakaian kita kena selesa. Okay, sebab bila pakaian ketat, okay, dia akan menghadkan pergerakan serta merumitkan
proses kerja. Contoh senanglah, okey, kalau seluar ketat kita nak duduk bangun, okey, kita akan tak selesa, okey. So kedua, kurangkan penggunaan barang perhiasan. Of course tak boleh lah, okey, kalau awak masuk kitchen, okey, tak boleh pakai cincin, okey, tak boleh pakai gelang, okey, sebab dia akan mengganggu pergerakan, okey, ataupun bahaya, okey. Contoh kalau awak pernah tak pakai mask lepas tu awak masak gelang kan, okey, boleh panas gelang tu, kita boleh rasa panas, okey, ataupun barang perhiasan kita boleh jatuh dalam makanan kita. Sebab tu tak boleh pakai barang perhiasan. Kemudian pakai kasut yang sesuai dengan pekerjaan dan tidak terlalu ketat. Okey, maksudnya kalau ni, okey, kasut yang sesuai, kita pakai selalunya safety boots. Okey, pakai boots, tak pakai kasut tinggi. Okey, sebab okey, pertama macam kita sini kita boleh tengok tapak kasut, kita tak boleh pakai yang yang licin, okey. Lepas tu boleh guna pelapik kasut. Pelapik kasut ni di bahagian dalam kasut lah. Okey, lepas tu kasut tertutup membantu melindungi kaki daripada tercedera kalau tumpah kuah ke ataupun pisau jatuh ke, okey. So bila kasut kita sesuai, okey, pakai pula safety boots ni, dia boleh mengurangkan kecederaan dan kemalangan, okay, dan kita boleh bekerja dengan lebih selamat dan selesa. Okay? Even daripada baju chef sendiri ni pun, okay, ada sebab dia kenapa pakai baju warna putih. Okay? So, baju putih sebab apa? Okay? Banyak Nanti kita ceritalah tentang pemakaian baju chef ni. Okay? Baju chef ni penting sebab pernah keluar, okay, antara soalan-soalan yang boleh ditanya, okay, apakah pakaian yang sesuai, dia bagi gambar chef dan awak kena explain, okay, awak kena terangkan, okay. So next, okay, kita pergi kepada persekitaran, okay. So pertama tadi, okay, punca berlakunya kemalangan, ingat punca berlakunya kemalangan pertama adalah kerana kecuaian manusia, okay. Yang kedua adalah persekitaran. Okey, maksudnya susun atur peralatan dan kelengkapan. Okey, tadi kecuaian manusia cuai. Sekarang ni persekitaran. Kita kita dah tak cuai, kita buat kerja betul-betul. Tapi kadang-kadang persekitaran kita yang buatkan berlakunya kemalangan. Okey. So, ini panduan bagi mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Dia bagi ada 10 panduan kat sini. Okey, pertama baca manual peralatan. Okey, jangan buka terus guna. Okey, baca dulu manual. Kedua, pastikan segala peralatan elektrik diletakkan berjauhan daripada sinki atau punca air. Ialah elektrik takut nanti berbahaya. Okay, kemudian ketiga, pastikan tiada penyambungan yang banyak pada satu plug. Ini selalu kita tengok dekat rumah. Satu plug ada banyak. Okay. Extension, extension pula. You punya extension wire tu kan, banyak sangat. Okay. Awak letak plug untuk alatan elektronik, okay, ataupun elektrik. Okay, so itu boleh membahayakan, okay, diri, okay, ataupun tempat pekerjaan kita. Kemudian pastikan pisau atau objek tajam berada dalam keadaan tajam dan mempercepatkan kerja memotong. Maksudnya tak tumpul. Okay. Kemudian kedudukan dapur gas, okay, ketuhar sesuai. Okay, 6, pastikan kedudukan pemadam api mudah dicapai. Maksudnya kalau berlakunya kemalangan, okay, awak tahu dekat mana pemadam api dan pemadam api tu dia visible, awak boleh nampak terus. Jadi bila berlaku je, automatik kita tahu, okay, pemadam api, okay, dekat sana. Okay, mesti ini kena betul-betul lah ya. Kemudian 7, sediakan kit pertolongan cemas. Sama juga, okay, pertolongan cemas ni perlu ada dan mencukupi. Kadang kita buka dalam dah kosong. Okay, bila kita nak pakai, contohnya kan, okay, tengok dalam tu dah tak ada apa, tinggal kapas je. Contohnya kan. Okay. Kemudian pastikan susun atur perabot tidak menghalang laluan. Okay. Bila kita susun atur tu, okay, peralatan kita jangan menghalang laluan. Contohnya, awak letakkan meja di depan pintu. Nak keluar masuk pun susah. Okay, kalau berlakunya kemalangan, tengah panik,
okey, lagilah kita susah nak bergerak. Okey. Nombor 8, pastikan sesuatu perabot tidak menghalang laluan kecemasan. Tadi dia 8. Okey, bahan kimia seperti peluntur, deterjen dan racun diasingkan. Okey, benda-benda yang beracun ni kita kena asingkan. Jangan jangan letakkan di tempat di mana orang senang ambil atau guna. Okey, saya pernah student bercerita dia apa tu? Family dia ataupun dia punya mak, okey, dia recycle, dia gunakan botol, okey, uh, botol yang kita beli minuman tu, okey, dia reuse balik, dia recycle dan dia tuangkan air, bukan air, minyak tanah, okey, ke dalam botol tu yang siap ada stiker air kan. Jadi benda-benda macam tu sangat bahaya sebab orang lain yang tak tahu, dia ingatkan air, dia terus teguk. Okey. So bahan kimia ni pun okey kena betul-betul jaga supaya tak berlakunya kemalangan. Okey. Kemudian pastikan bahan kimia disimpan berjauhan dari rak makanan. Inilah yang saya ceritakan tadi. Okey. So kita nak tengok sekarang keadaan tempat kerja, okey, dari segi lantai, pencahayaan dan pengudaraan. Okey, mestilah lantai mesti kering, tidak berminyak, okey. Okey, dan tidak licin. Okey, kalau kita bercerita tentang konteks dapur industri ni, okey, lantai dia tak boleh, dia kena sentiasa kering, kena selalu mop, okey. Kalau lantai tu basah, kita kena letak signage, okey, lantai basah supaya orang tahu tempat tu basah. Orang tak akan jatuh. Okey. Lepas tu pengudaraan yang baik, penggunaan kipas elektrik, pemasangan lantai N3 lincir, okey. So itu adalah lantai, okey. Kalau pencahayaan pula, okey, pencahayaan kita kena terang lah kawasan kerja yang gelap berpotensi, maksudnya jangan kawasan pencahayaan di kawasan tempat kerja kena terang. Okey, kemudian pemasangan lampu jimat tenaga dalam kuantiti yang bersesuaian, okey, untuk meningkatkan pencahayaan. Kena teranglah pencahayaan yang baik. Okey, tak boleh gelap. Kemudian pengudaraan, okey, pemasangan kipas atau penyeduh udara boleh membantu mengurangkan pengumpulan asap. Okey, bila kita masak, sebab tu dekat dapur kadang-kadang kita ada exhaust fan. Okey, sebab dia nak sedut, okey, asap yang kita masak tu, okey, keluar. Okey, so pengudaraan kena baik di dapur especially. Okey, now kita nak tengok yang terakhir. Okey, kita nak tengok kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Apa kepentingan dia? Okey, pertama, mempercepatkan pengeluaran perkhidmatan atau produk. Okey, maksudnya awak bekerja dengan lebih efisien. Banyak produk yang awak boleh keluarkan. Okey, kemudian meningkatkan kualiti produktiviti. Okey, produktiviti awak lebih berkualiti. Okey, mengurangkan risiko berlaku kecederaan atau kematian. Okey, dan mengurangkan kerosakan harta. So kita dah belajar masa tajuk 1 nanti, okey, bila berlakunya kemalangan, okey, banyak kesan yang kita kena tanggung. Jadi bila keselamatan di tempat kerja kita tu terjamin, okey, kita akan mengurangkan risiko berlaku kecederaan atau kematian, mengurangkan kerosakan harta. Okey? Ya. Jadi itulah kepentingan, okey, persekitaran selamat di tempat kerja. Okey? So saya akan stop situ dulu. Okey, saya akan berikan latihan untuk anda, okey, berdasarkan apa yang kita dah belajar. Alright. So itu saja. Okey, bye. Assalamualaikum.